إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Dengan rahmat Allah, Allah mempertemukan kita, Allah mempermudahkan urusan kita, Allah melapangkan dada kita, Allah memberikan rahmatnya kepada kita dengan Allah mengizinkan kita. InsyaAllah pada pagi ini kita akan memilih satu ayat dalam banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim untuk kita jadikan sebagai teladan. Kita nak jadikan ayat ini adalah satu tindakan untuk kita mengubah diri kita, mengubah cara kita berfikir, cara kita melaksanakan kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat pilihan yang kita akan bincangkan pada pagi ini moga-moga akan dapat menambahkan lagi kasih sayang Allah kepada kita, kerana kita semua mendambakan, kita semua mencari-cari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kerana ayat yang kita akan bincang ini adalah ayat yang menceritakan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ayat yang kita maksudkan adalah ayat nombor 31 surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 31, muka surat ataupun halaman 54, juzuk yang ketiga, hizib yang ke-6, baris yang ketiga dengan baris yang keempat pada muka surat 54. Okey, surah ayat 31, surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang ketiga, muka surat 54, baris duduknya ayat ni pada posisi baris yang ketiga dengan baris yang keempat pada muka surat 54, hizib yang ke-6. Hizib yang ke-6, ayat ini terletak, ayat ni berada pada hizib yang ke-6 pada muka surat nombor 54, surah Al-Imran, surah ketiga, juzuk yang ketiga, ayat nombor 31. Seperti biasa, kita bacakan ayat ini terlebih dahulu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau sempat buka melalui handphone, tengok mushaf, kadang-kadang ada dalam handphone, ataupun tuan-tuan boleh buka mushaf yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan ya. Mungkin saya baca ataupun kita boleh baca sama-sama. Semoga Allah memberikan ganjaran ya, kerana Quran ni dia faham ke tak faham, tapi kalau kita baca dia sudah dipanggil sebagai at-ta'abbud bitilawati. Dikira beribadat dengan kita membaca Al-Quran. Nak pahala lagi banyak, baca lagi faham, lagi ada penghayatan, pahalanya lagi berganda-ganda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Itu adalah ayat yang ke-31. Selepas kita baca ayat dia, kalau baca ayat Quran, pastikan tuan-tuan dan puan tahu tuan-tuan nak berhenti wakafnya di mana dan mana pula cara untuk kita sambung. Okey, mengikut kepada nafas kita. Baik, surah Ali Imran ayat 31 ni, jika kita membaca terjemahannya, terjemahannya Allah mengatakan qul. Allah kata katakanlah. Qul ni katakanlah. Qul ini adalah satu perintah dari Allah kepada Rasul. Qul, katakanlah. Okey, Allah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ayat ini. Maknanya menyampaikan makna yang ada pada ayat 31. Tetapi makna itu juga sebenarnya adalah untuk kita. Sebab tu kita buat sesi memilih ayat ini. Allah kata qul, katakanlah. In kuntum tuhibbunallah. Okey, Allah mengatakan katakanlah wahai Muhammad. Katakan kepada siapa? Ini kita akan ulas nanti macam mana ayat ni ada tak asbabun nuzul dia. Okay, Allah kata wahai Muhammad katakanlah. Katakanlah kepada mereka. In kuntum tuhibbunallah. Sekiranya ataupun jika kamu semua, jika kamu semua sentiasa mengasihi Allah, maknanya Nabi dia mengemukakan ayat ini. Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan, yang mana ayat ini Nabi mengatakan kepada mereka. Mereka tu siapa? Jadi kita akan ulas. Jika kamu semua sentiasa mencintai Allah, maka tabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mengasihi kamu. Dan yaghfir lakum, sentiasa mengampuni dosa kamu. Yaghfir lakum, sentiasa mengampunkan untuk kamu apa dia? Dzunubakum, dosa kamu. Dan Allah tutup ayat ini dengan menerangkan tentang pengampunan dosa dan mengasihi manusia. Allah kata wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun. Kenapa Allah sebut dia maha pengampun? Kerana pada ayat sebelum itu, potongan ayat sebelum itu, Allah mengatakan tentang Allah akan berikan pengampunan. Jadi untuk menekankan Allah memberikan pengampunan, maka Allah meletakkan namanya, dia adalah Tuhan yang maha pengampun. Rahimun, dan juga maha mengasihani. Kenapa Allah kata dia Tuhan yang maha mengasihani? Kerana ada ayat dalam potongan ayat itu, Allah ada menyebut bahawa Allah memberikan kasih sayangnya kepada mana-mana manusia, mana-mana mereka itu yang mereka ikut, yang dia follow, yang dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kalau kita baca ayat ni sampai habis, kita dapat fakta ringkas dia. Okay, fakta ringkas dia, kalau kita baca ayat 31 ni, kita berhenti sekejap, lepas kita baca makna, lepas tu kita cuba keluarkan, kita buat catatan, tengok ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh buat apa. Kalau kita baca ayat ni terjemahan, kita boleh faham bahawa ayat ni Allah mengatakan, ayat ni Allah bagi tahu kepada Rasulullah, yang mana Rasulullah memberitahu kepada kita seperti mana Allah suruh bagi tahu. Kalau kita nak sayang Allah, ataupun tanda kita cinta, kita sayang kepada Allah, maka Allah kata ikutlah Nabi tu, ikutlah Muhammad tu. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, maknanya Allah sayanglah kepada kita. Okey, lepas tu Allah kata cara Allah nak menerangkan, Allah nak menarik lagi semangat supaya ikutlah Nabi tu dapat apa. Kalau ikut Nabi dapat apa? Allah menambah, Allah kata yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala akan mengasihani kamu. Dan
Dan maknanya, bukan sekadar Allah kasih, tapi Allah bagi tahu apa? Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan Allah bagi tahu Allah tu dia Maha Pengampun dan Allah itu Maha Mengasihani. Okey, kalau kita baca ayat ni, fakta ringkas dia kita faham. Ayat ni sebenarnya Allah suruh kita buat apa? Ayat ni kalau kita faham, Allah Taala suruh kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut Rasulullah, itu tanda kita cinta kepada Allah. Lepas tu Allah bagi dua kelebihan. Kalau kita ikut Rasul, Allah bagi dua kelebihan. Kelebihan pertama, Allah mengasihi kita dan Allah memberi pengampunan kepada kita. Itu adalah fakta yang ringkas yang boleh kita dapat daripada ayat ini. Okey, untuk lebih lanjut ataupun untuk lebih lanjut ya, kita cuba lihat ayat ni. Kalau kita buka, sekarang kita dah faham ayat ni secara ringkas, tapi mungkin kita belum faham lagi. Kan? Kenapa kita perlu ikut Nabi? Kenapa Allah kata, kalau kita sayang Allah, kena ikut Nabi? Apa related dia dan apa kaitan dia? Contoh kan, kita nak sayang Allah, tapi kita kena ikut Nabi. Kenapa? Apa related dia? Kita akan ulas. Okey, sebelum kita ulas tentang ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan memiliki ataupun kalau kita baca ayat Quran ya, ayat Quran ini salah satu cara nak faham dia, nak faham dengan lebih mendalam, tuan-tuan dan puan-puan kena mempelajari satu ilmu dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dia panggil ilmu memahami tentang sebab turunnya ayat ni, ataupun dalam bahasa kita kata apa, dalam bahasa Arabnya dia panggil dengan istilah apa? Asbabu an-nuzul. Tu tak biasa dengar orang katakan asbabun nuzul. Asbabun nuzul maknanya sebab ayat ni diturunkan oleh Allah dan Allah suruh Nabi bacakan. Allah suruh Nabi sampaikan. Kan? Siapa kuntum pada ayat tu? Kan Allah kata, qul in kuntum. Allah kata, wahai Muhammad, katakanlah, bacalah, sampaikanlah ayat ni jika kamu. So kamu tu siapa? Okey. Ayat ini sebenarnya, jika kita buka dalam kitab-kitab tafsir, okey, ayat ini dia ada sebab penurunan dia yang khusus. Okey, kita kena faham begini. Ayat Quran, ada ayat Quran yang turun, dia ada sebab yang khusus. Kenapa ayat tu turun? Ada setengah ayat Quran dia turun, dia tak ada sebab yang khusus, tetapi adalah hikmah dia. Itu dipanggil asbabu an-nuzul. Okay, saya harap tuan-tuan jelas dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni adalah satu ilmu yang sangat penting untuk kita, kalau kita nak menghayati ayat ni, nak faham ayat ni, asbabun nuzul tu di antara ilmu yang perlu dikuasai. Dah banyak sebenarnya buku-buku yang menulis tentang asbabu an-nuzul. Cuma kena pilih sebab turun ayat yang riwayatnya itu adalah riwayat yang sahih. Okey, selesai. Okey, kita dapat satu maklumat, nak faham Al-Quran kena mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Maka ayat ni ada tak asbabun nuzul? So kalau kita ada buku kitab yang dia menyenaraikan ayat ni turun sebab apa, kita cuba baca ayat ni, baca terjemahan, tengok kitab tu. Ada tak asbabun nuzul? Rupa-rupanya ada. Okey. Dalam tafsir Al-Imam At-Tabari. Okey, tafsir At-Tabari ni, Al-Imam At-Tabari, beliau telah mengemukakan dua pendapat, dua pandangan di kalangan para ulama yang mengkaji ayat ni. Sebenarnya Nabi kata kuntum tu kepada mereka ni sebenarnya siapa? Kenapa ayat ni bunyinya macam tu? Kan Allah kata, katakanlah. Kan? Sebab qul ni biasanya kalau kita belajar Quran, salah satu metodologi Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala nak menegakkan hujah, kalau digunakan untuk berhujah, menentang, Allah Ta'ala menggunakan kaedah qul. Banyak qul ni kan? Qul. Jadi ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh siapa?
tapi pengajaran untuk kita. Tapi kalau kita faham ayat ni sebenarnya apa cerita dia sebenarnya? Kan? Okey. Al-Imam Al-Tabari, beliau telah mengemukakan dua pendapat dalam tafsir beliau. Yang mana pertama dia kata para ulama, di kalangan para ulama tafsir, mereka berbeza pandangan sampai dia kata ada dua pandangan. Okey. Pendapat pertama dia kata ayat ni turun adalah untuk orang Islam secara umum. Maksudnya di zaman Nabi dulu tu, ayat Quran ni dia turun adalah disebabkan khusus, maksudnya ayat ni turun adalah disebabkan untuk orang-orang mukmin. Kenapa? Kerana orang Islam yang telah peluk Islam, yang bersama dengan Rasul, kan, mereka mengatakan bahawa kami ni cinta kepada Tuhan kami. Maknanya mereka keluarkan teori. Maksudnya mereka kata, ya Rasulullah, kami sayang pada Allah, kami cintakan Tuhan kami. Maka untuk memberitahu tanda kalau mereka sayang kepada Tuhan mereka, maka Allah perintahkan Nabi baca ayat ini. Maksudnya ayat ni turun adalah untuk beritahu kepada orang Islam ketika itu bahawa kalau tanda kamu cinta kepada Allah, tanda dia kamu ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab yang pertama. Saya harap tuan faham. Okey, yang pertama. Al-Imam Al-Tabari, beliau bawa pula pendapat yang kedua, kata ayat ni turun sebenarnya sebab khusus apa? Okey, dia kata waqala al-akharun. Okey, dia kata ulama lain pula cakap, dia kata ayat ni turun sebenarnya adalah khusus untuk orang-orang Nasara, orang-orang Kristian daripada Najran. Daripada Najran, yang mana mereka ni pernah datang kepada Nabi SAW. Tuan-tuan macam ni, kalau tuan-tuan baca surah Ali Imran sinopsis, kita kan sedia maklum surah Ali Imran ni adalah surah yang banyak memperkatakan, membicarakan tentang golongan Nasrani. Golongan Nasrani. Kalau kita baca surah Ali Imran, surah Ali Imran, hampir separuh ayat surah Ali Imran menceritakan tentang orang-orang Nasrani. Jadi At-Tabari kata, sebahagian ulama kata ayat yang Allah suruh Nabi baca ayat 31 tadi itu sebenarnya adalah khusus untuk orang-orang Nasrani daripada Najran yang pernah datang jumpa Nabi, yang mana orang Nasrani ni sebenarnya kita sedia maklumkan orang Nasrani mereka sangat mencintai, mereka sangat mengasihi Nabi Allah Isa alaihi salam. Kita sedia maklum kan, orang Nasrani mereka sangat mengagung-agungkan, mereka sangat mencintai Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dan mereka tahu kalau siapa cinta dekat Isa, itulah tanda maknanya mereka tahu kalau mereka cinta Isa, maknanya mereka cintalah kepada Allah. Maksudnya mereka mencintai Isa adalah kerana tanda mereka mencintai Allah. Sebab orang Nasrani kan kita tahu mereka sangat mengagung-agungkan Nabi Allah Isa AS. Kenapa mereka mengagungkan Isa? Itulah tanda mereka mencintai oleh Allah. Okey, apabila orang Nasrani, delegasi orang Nasrani pernah jumpa Nabi, apabila mereka mengatakan mereka cinta kepada Isa kerana Allah, maka turun ayat ini untuk menegur mereka. Menegur macam mana? Okey, Allah Ta'ala bagi tahu, kita faham ayat tadi tu kan? Maknanya seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada orang Nasrani, kalau kau cinta Allah, kan? Kalau sebelum ayat ni turun, orang Kristian daripada Najran kata mereka cinta kat Isa kerana tanda mereka sayang kepada Allah. Jadi ayat ni turun, Allah nak bagi tahu, okey, kalau kau semua cinta kepada Allah dengan kau mencintai Nabi Allah Isa, maka Allah kata kalau kau cinta kepada Allah, maka kau ikutlah Muhammad tu. Sebab tu ayat tadi tu katakan fattabi'uni, ikutilah Muhammad. Okey, tuan faham tak asbab nuzulnya? Tuan jelas tak sebab yang kedua ni? Okey, daripada pendapat yang kedua ni, Al-Imam Tabari dia memilih yang mana? Okey,
Dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari sendiri, beliau telah mendahulukan, mengkedepankan asbabun nuzul yang kedua tu. Maknanya ayat ni turun, asal-asalnya ayat ni turun, sebab khusus dia turun adalah untuk memberitahu, dia khusus kepada orang-orang Nasrani daripada Najran yang pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Salah rahimahullah yang membuat penelitian terhadap tafsir At-Tabari, beliau mengatakan yang rajihnya, yang tepatnya adalah sebab nuzul yang kedua. Kita faham tak? Maksudnya kalau orang tanya, sebab apa ayat tu turun macam tu bunyinya? Kalau sayang kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad. Kan? Maksudnya, kalau kita faham sebab benda tu, rupa-rupanya Allah Ta'ala ni nak kata kepada orang Nasrani, kalau betullah mereka cinta pada Allah dengan mereka mengagungkan Isa, yang sebenar-benarnya mereka kena ikut Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad tu kan satu Nabi, satu kumpulan para Rasul macam Nabi Allah Isa. Jadi pendapat yang dikedepankan, yang lebih aula, yang rajih adalah sebab turun yang kedua, iaitu khusus untuk orang-orang Nasrani daripada Najran. Sebab apa? Sebab ayat ni nombor 31. Jadi kalau kita baca surah Ali Imran, ayat 1 sampailah hampir, kita kata hampir dekat 120 ayat. Maknanya hampir dekat lebih, bahkan lebih pada separuh pun, banyak cerita tentang orang Nasrani. Maka secara tak langsung ayat ini sangat dekat dengan kisah orang Nasrani daripada Najran. Pada pagi ini alhamdulillah kita dapat belajar untuk faham Al-Quran, nak dapat penghayatan mendalami ayat ni, kita kena mengetahui sebab apa ayat ni diturunkan, ataupun ada tak ayat ini mempunyai sebab penurunannya yang khusus, ataupun bahasa yang kita biasa dengar adalah asbab and nuzul, sebab turunnya ayat. Okey, selesai yang itu. Okey. Kemudian kita pergi kepada maklumat lanjut tentang ayat ni pula untuk kita ambil pelajaran. Tuan-tuan masih ingat kita pernah sebutkan bahawa walaupun ayat ini dia turun sebab orang-orang Nasrani daripada Najran, tetapi kaedah Quran, okey, kita kata apa? Ingat tak lagi kita pernah sebut bahawa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Okey, kita nak ambil pengajaran ayat ni, walaupun ayat ni Allah menegur, Allah bagi tahu khusus untuk orang Nasrani, tapi ayat ni secara umumnya, bunyinya secara umum tu, kalau kita ambil ayat kuntum pada ayat tadi tu, katakanlah jika kamu tu, kalau kita baca ayat ni, sebenarnya ayat ni juga adalah untuk kita. Jadi kalau kita ambil ayat ni untuk kita, kita akan dapat faham Allah bagi tahu apa. Allah bagi tahu, contohnya kalau saya, nama saya Yusuf, saya baca ayat ni, seolah-olahnya Allah berinteraksi dengan kita. Allah kata, soalnya Allah kata, wahai Yusuf, kita faham ayat ni kan, kalau kau mencintai Allah, maka Allah kata apa? Kau ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kau ikut Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan kasihlah kepada engkau, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa engkau. Faham tak? Jadi ayat ni kalau kena pada kita, kita letakkan dekat diri kita. Jadi maknanya Allah bagi tahu kepada kita semua, Allah bagi tahu kepada kita semua bahawa kalau kita cinta pada Allah, maka ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan, cinta tak pada Allah ni, tuan-tuan kena beza dia begini. Kalau kita baca, nanti saya akan baca tafsir Ibnu Katsir yang sangat menarik, yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Terlepas pandang macam ni. Okey. Ramai tak di kalangan kita yang dia mendakwa dia cinta pada seseorang, tapi orang tu tak cinta pada dia. Kita panggil apa? Bertepuk sebelah tangan kan? Ramai orang, kalau kita tanya kat dia, kau cinta kepada Allah tak?
kau sayang tak Allah? Dia akan kata, ya, aku sayang pada Allah. Aku cinta pada Allah. Kan? Ramai orang boleh cakap begitu. Kan? Tetapi yang lebih pentingnya sebenarnya adalah bukan dakwaan kita yang kita kata sayang pada Allah. Seperti mana kita kata tadi kan? Kita kata, kan orang tepuk sebelah tangan ni, contohnya kita kata, okey, saya sayang ke Allah. Tapi belum tentu orang tu sayang kepada kita. Tuan-tuan faham tak? Mana lebih utama? Kita katakan kita sayang, kita menyayangi seseorang, tapi kalau orang tu tak menyayangi kita, belum lengkap kasih sayang tu. Sebab apa? Sebab kita hanya bertepuk sebelah tangan. Ayat ni sebenarnya nak mengajar kepada kita bahawa ayat ni sebenarnya mengajar kepada kita macam mana kita nak dapat kasih sayang Allah tu. Okey. Ramai orang mendakwa dia cinta pada Allah, dia kasih pada Allah, tapi belum tentu Allah kasih dan cinta pada dia. Tuan faham tak maksud dia? Samalah kalau kita bagi contoh mudah, contoh mudah. Belum tentu orang yang kita cinta dia mencintai kita. Belum tentu orang yang suka kita dia menyukai kita. Kita suka ke orang tu, kita sayang seseorang itu, tapi belum tentu orang tu mengasihi kita. Jadi ayat ni sebenarnya menunjukkan contohnya sebegitu. Bukanlah kita kasih sayang Allah, kasih sayang manusia kita tak kisah sangat, kan? Tak sebesar mana pun. Tetapi kita nak bagi analoginya. Kalau ayat ni sebenarnya dia memberi petunjuk apa tahu? Dia memberi petunjuk kepada kita bahawa ayat ni dia beritahu pada kita, kalau kau nak Allah cinta kepada engkau ikutlah Nabi. Ayat ni sebenarnya ayat ni dia membawa kita kepada kesempurnaan cinta. Maksudnya begini, ayat ni mengajar kepada kita supaya kita ni kalau kita nak cinta kepada Allah, kan, yang paling penting apa? Kita tentu nak Allah cinta pada kita, betul tak? Kita cinta pada Allah supaya Allah cinta pada kita. Tapi ada manusia, dia cinta pada Allah, dia cakap dia sayang Allah, dia cakap dia cinta Allah, tetapi Allah tidak mencintai dia. Sebab apa? Sebab dia tak buat apa perkara yang boleh menyebabkan Allah cinta pada dia. Tuan faham tak ni? Susah kita dah berinteraksi secara online kan, kadang tak dapat, susah nak dapat respon kan. Kadang online ni kita susah nak faham respon kan. Tapi tuan faham tak maksud dia? Ayat ni sebenarnya dia nak bagi, ayat ni dia bagi kita jalan tau. Ayat ni dia bagi kita ayat ni Allah bagi kita petunjuk. Kalau kau nak dapat kasih sayang Allah, kan, kau kena buat sesuatu. Dia sebenarnya mencintai Allah tu satu bab. Memang penting kita mencintai Allah, tapi belum tentu Allah cinta kita. Belum tentu kita dapat Allah mencintai kita. Jadi untuk kita dapat kasih sayang Allah, untuk dapat Allah cinta pada kita, kita kena buat sesuatu yang Allah Ta'ala boleh cinta pada kita. Perkara yang boleh buat Allah cinta pada kita adalah dengan fattabi'uni, mengikuti aku. Daripada ayat itu adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjarak tu jelas. Okey. Ramai orang kata dia macam ni kan. Ramai orang kata saya nak masuk syurga lah, tetapi Allah tak bagi syurga kat dia. Sebab apa? Sebab dia tak buat sesuatu penyebab yang boleh bawa dia masuk syurga. Sebab nak masuk syurga ni kena dapat rahmat Allah. Jadi kalau kita kata kita cinta pada Allah, maka belum tentu kita dapat Allah mencintai kita kalau kita tidak buat sesuatu yang boleh menyebabkan Allah cinta pada kita. Jadi kalau kita nak dapat kasih sayang Allah, maka kita kena buat sesuatu yang Allah Ta'ala akan kasih pada kita. Kasihnya Allah kepada kita dengan fattabi'uni, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya ulang balik semula dengan saya membaca tafsiran ayat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Kathir. Okey, Ibnu Kathir dia kata macam ni. Tuan-tuan dengar baik-baik.
Okey, dia kata kunci dia, kata kunci ayat kalau kita buat abstrak kan, dia punya kata kunci dia sebenarnya pada ayat ni apa? Cinta Allah, ikut Nabi. Tu dia punya benda yang penting adalah cinta Allah, ikut Nabi. Itu dua perkataan yang kita panggil keyword kan. Kata kunci dia pada cinta Allah, ikut Nabi. Ayat tu. Dan dia ada perkaitan tu. Cinta Allah, ikut Nabi. Nanti kita akan ulas lah macam mana nak ikut Nabi. Cuma kita dapat kata kunci sekarang, kita tahu dah. Okey, kita kata aku ni, kalau kita faham ayat ni, Allah bagi kata kunci, cinta pada Allah, cara dia adalah ikut Nabi. Maknanya kita dah dapat dah, tindakan kita adalah untuk kita dapat kasih sayang Allah, kita kena ikut Nabi. Kalau kita tak ikut Nabi, tentu Allah tak sayang kat kita. Walaupun kita mendakwa, saya sayang kepada Allah, saya sayang Allah, saya sayang Allah. Kenapa Allah tak sayang saya? Kan? Jawapan dia apa? Kerana engkau tak buat apa yang Allah sayang. Cara nak dapat kasih sayang Allah, ikut Nabi. Okey, saya ulang balik supaya lebih faham. Okey. Kita bacakan pentafsiran ayat ini. Untuk lebih lanjut kita baca apa kata Ibnu Kathir rahimahullahu taala alaih. Kalau tuan-tuan ada tafsir Ibnu Kathir, tuan-tuan boleh baca tafsir dia. Saya ada tafsir yang Arab dan saya ada tafsir yang Melayu. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak baca tafsir Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Kathir ni dia, kalau boleh tuan-tuan beli yang ringkasan saja. Kalau beli yang versi panjang tu banyak terjemahan dia. Okey, saya tunjuk pada tuan-tuan Okey, kalau tuan-tuan baca tafsir Ibnu Kathir, tuan-tuan nampak tak contoh? Saya tunjuk pada tuan-tuan. Okey, yang ini, yang warna hijau ni, ini adalah volume yang kedua. Dia semua sekali dia ada 10 jilid. Yang ni terjemahan. Ini adalah ringkasan tafsir Ibnu Kathir. Okey, ringkasan. Okey. Yang ini tuan-tuan bagus. Dia punya pustaka Imam Syafi'i. Ini adalah ringkasan 30 juzuk Ibnu Kathir tu dia ringkaskan. Peringkas dia namanya adalah Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Dia ringkaskan. Ulama ni peringkas kitab tafsir Ibnu Kathir ni, tuan-tuan faham tak peringkas? Peringkas ni maksudnya kalau ikutkan panjang, kalau ikut versi dia panjang Ibnu Kathir ni kalau pakai full version tu. Tapi para ulama kata kalau baca panjang ni kesian, jenuh. Nak cari pendapat mana nak pegang ni, kau pada buat banyak pendapat. Maka baca ringkasan ni. Jadi Syekh Muhammad Ali Syekh ni tuan-tuan, kalau kita baca dekat mukadimah dia, macam mana dia boleh ringkaskan, dia ambil 3 tahun tuan-tuan. Baca 30 juzuk 3 tahun dia ambil, baru dia boleh buat ringkasan. Masya Allah. Jadi dalam tafsir Ibnu Kathir, okey, saya ada yang Arab dia. Kita baca yang Arab dia, lepas tu kita baca yang Melayu untuk saya kempen supaya tuan boleh cari rujukan dia. Sebab nak faham Quran ni secara tak langsung memang kena baca tafsir. Ada tafsir yang Melayu. Okey. Dan elok-eloknya bergurulah. Okey. Tuan-tuan dan perempuan ayat ni tuan-tuan dan perempuan kalau kita baca Ibnu Kathir dia bagi satu kata-kata yang, ya Allah, kalau kita baca ni dia soalannya dia macam mengetuk kepada kita. Ayat ni sentap sikit bahasa dia. Dia kata apa? Dia kata, saya akan baca yang Arab, lepas tu saya akan baca bahasa Melayu. Okey, beliau kata apa? Dia kata, hadhihi ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi. Tuan-tuan jelas tak? Tuan-tuan dengar tak suara saya? Saya baca teks Arab dia, lepas tu saya baca teks Melayu. Tuan-tuan, kalau biasa Arab, baca Arab tu dia beza sikit makna dia. Tapi bukan beza makna, maknanya dia punya feel dia tu berbeza lah. Lepas tu saya akan terjemahkan. Okey. Ayat ni Ibnu Kathir rahimahullah dia kata apa? Secara tak langsung kita belajar tafsir lah. Okay. Secara tak langsung kita belajar tafsir Ibnu Kathir. Masya Allah. Ibnu Kathir kata apa? Dia kata hadhil ayatul karimatun hakimatun. Dia kata ayat 31 ni dia kata adalah satu kata pemutus. Dia kata ayat 31 ni adalah ayat pemutus bagi sesiapa yang dia mengaku dia cinta oleh Allah, kan? Walaysa huwa ala tariqati muhammadiyyati fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amri. Kata Ibnu Kathir, ayat ni adalah jawapan bagi sesiapa dia mengaku cinta kepada Allah, tetapi jika dia tidak
ikut, dia tidak melalui, dia tidak menempuh jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ni adalah pemutus bahawa sebenarnya dia itu adalah pendusta, dia itu adalah pembohong. Tuan faham tak? Ibnu Katsir kata macam ni. Ibnu Katsir kata apa? Ayat ni adalah jawapan, adalah muktamad, pemutus bagi sesiapa kalau dia kata cinta Allah, mengaku kata cinta Allah, nak dapat rahmat Allah, nak dapat kasih sayang Allah, tetapi hidup dia, ibadat dia tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dia adalah berbohong. Faham tak maksudnya? Maksudnya kita tidak layak, kita tidak patut untuk mengatakan cinta pada Allah, tetapi hidup kita tidak mengikuti, tidak mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham tak? Ramai orang nak masuk syurga sebab nak masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Ramai Allah nak minta, ya Allah rahmat, bagilah rahmat ya Allah. Tetapi kehidupan dia, khususnya dalam ibadat lah, khas-khasnya lagi, dia tidak mengikut macam mana yang Nabi bawa. Dia tidak menempuh ibadat itu seperti mana yang Nabi ajar, seperti mana yang Nabi contohi. Tapi nak dapat rahmat Allah, tapi nak dapat kasih sayang Allah. Jadi Ibnu Katsir kata apa? Dia adalah seorang yang pembohong. Kalau dia mengata dia cinta pada Allah, tetapi dia tak ikut Nabi SAW. Kan? Ayat ni adalah sebagai pemutus kepada sesiapa kalau dia mendakwa dia cinta kepada Allah, dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni kata apa? Ayat ni sebagai pemutus bagi sesiapa yang mendakwa dia cinta pada Allah tapi tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia itu adalah seorang pembohong. Lepas tu Ibnu Katsir sambung lagi, dia kata hatta yattabi'a syar'a al-muhammadiyya wad-din an-nabawiyya fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi. Fi aqwalihi wa ahwalihi. Ibnu Katsir kata apa? Syekh ulama semula dia kata apa? Dia kata ayat ini adalah sebagai pemutus bagi sesiapa yang mendakwa dia cinta pada Allah tetapi dia tak ikut dan tak mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sebagai salah seorang pembohong. Sehinggalah dia kata dia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan Nabi dan juga dalam semua ucapan dan semua perbuatan. Kita faham tak maksudnya? Saya bagi contoh mudah. Kita bagi contoh mudah ya. Kita bagi contoh mudah. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kan, cuba tanya diri kita. Akidah kepercayaan kita, kepercayaan yang Nabi ajar ke? Ibadat kita, ibadat yang macam Nabi ajar ke? Solat kita, salat tak macam Nabi ajar? Kita, apa pun ibadat kita, ikut tak kita bersedekah, ikut tak cara Nabi? Kita berpuasa, ikutlah petunjuk Nabi. Banyak contoh-contoh lain. Jelas. Kalau kita tidak menempuh, mengikuti apa yang Nabi lakukan, maknanya apa? Kita hanya berbohong saja kalau mengaku kata cinta pada Allah. Itu tafsir Ibnu Katsir. Lepas tu Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengulas lagi. Dia kata apa? Dia kata kita ada masa sikit lagi, tak apa tuan-tuan. Kita ada masa sikit lagi, boleh kita lanjutkan? Okey. Ibnu Katsir kata macam ni. Dia kata ayat ni, dia kata kalau siapa-siapa ikut Nabi, Allah akan sayang kepada dia. Dia kata ayat ni bermakna apa? Yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu wa huwa mahabbatuhu iyyakum wa huwa a'zamu min al-awwal. Okey, dia kata macam ni. Dia kata ayat yang kata jika kau cintakan Allah, engkau kena ikut Nabi, nescaya Allah akan mengasihi kamu. Okey, dia kata ayat ni, dia kata kamu semua akan dapat sesuatu yang lebih daripada cintanya kamu kepada Allah, dan ia lebih besar daripada kecintaan kamu kepadanya. Maksudnya macam ni.
Ayat ni sebenarnya ada, ayat ni sebenarnya maksudnya macam ni. Ibnu Kathir dia Arab ke. Ibnu Kathir kata macam ni. Dia kata, tuan-tuan saya bagi contoh analogi saya. Penting macam ni. Mana lebih penting? Macam kita kata tadi tu lah. Kita kata kita cinta pada Allah. Kan? Lepas tu Allah cinta kepada kita. Maksudnya dia kata, kalau Allah cinta kita, ia lebih besar daripada kita cinta Allah. Kita faham tak? Ibnu Kathir kata apa? Dia kata, kalau Allah dah cinta kepada engkau, maksudnya kalau Allah mencintai engkau, kata Allah, kata Ibnu Kathir, ia lebih besar nilainya daripada engkau mencintai Allah. Macam pening je ustaz. Pening tak apa tuan-tuan. Pening tu dia ada peningkatan. Gurau saja. Okey. Maksud dia macam ni. Macam kita sebut contoh awal-awal tadilah. Tuan-tuan, mana lebih penting? Kan? Kita cinta pada Allah. Tapi Allah tak cinta kita. Tapi kita cinta Allah. Tapi Allah tak cinta kita. Mana lebih utama? Allah mencintai kita dengan kita cinta, tapi Allah tak cinta pada kita. Tentulah Allah mencintai kita. Maksud dia, dia kata, kalau Allah mencintai engkau itu lebih tinggi nilainya daripada engkau mencintai Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab belum tentu kita cinta pada Allah, Allah cinta kita. Itu maksud dia. Maksudnya, macam kita buat analogi mudahlah. Kita kata, kita cinta ke seseorang, tapi orang tu tak cinta pada kita. Maknanya apa? Maknanya kita tepuk sebelah tangan lah. Ayat ni nak kata, kalau Allah sambut sayang kita dengan Allah mencintai kita, ia lebih besar daripada kita mencintai Allah. Dia sebenarnya sama. Sebenarnya analogi Ibn Kathir ni dia ulasan dia sebenarnya dia nak cakap macam tu lah. Dia nak cakap macam, dia nak kata sebenarnya kalau Allah cinta kau, lebih penting daripada engkau mencintai oleh Allah. Sebenarnya Ibn Kathir ni sebenarnya dia nak kata, belum tentu engkau cinta Allah, tapi Allah cinta engkau. Lepas tu Ibn Kathir dia bawa satu kata-kata hikmah daripada para hukama. Ni penting tuan-tuan. Kata-kata hukama ni dia bagi jawapan apa Ibn Kathir tu nak kata. Okey. Ada satu kata-kata hukama. Para hukama, para ahli hikmah ni mereka buat satu kata-kata. Dia kata apa? Dia kata laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Maksud dia apa? Dia kata bukan yang penting tu adalah engkau mencintai, dia kata. Tetapi isu utama ialah jika engkau dicintai. Faham tak? Kata para ahli hikmah, para hukama kata apa? Dia kata isu utama dia kata, bukan isu engkau cinta pada, bukan engkau cinta dia kata. Tapi isu utama dia kata adalah engkau dicintai. Saya harap tuan jelas. Dia kata isu utama, kata para hikmah, para ulama yang mengeluarkan kata hikmah, dia kata yang utama bukan pasal kau cinta tu, dia kata, tetapi yang utama engkau dicintai. Samalah. Bukan utama pada kita cinta Allah tu, tetapi yang utama Allah mencintai engkau. Sama juga macam kita kata, bukan utamanya pada engkau cinta pada seorang, tetapi engkau dicintai oleh tidak orang yang kau cintai itu. Isu besar kita tak naklah bertepuk sebelah tangan. Kan, kita cinta seorang, tapi orang tu tak cinta pada kita. Tapi kalau orang tu dah cinta pada kita, tentulah cinta kita disambut, dibalas. Macam itulah ayatnya kita dengan Allah. Rupa-rupanya ayat ni memberi kita jalan. Kan? Belum tentu kita nak cinta pada Allah, Allah cinta kepada kita. Belum tentu. Tetapi kalau kita cinta Allah, buat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau dapatlah cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dah cinta, Allah boleh buat apa kat kita. Tapi syarat
nak dapat cinta Allah, itu yang kita kata kuncinya apa? Adalah fattabi'uni. Ikutlah aku. Ikut aku tu siapa? Ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak nanti di hari akhirat kita mengatakan, ya Allah, kenapa saya tak masuk syurga? Saya ni cinta, ya Allah, hati saya selalu ingat pada, saya cinta pada Allah, saya sering memuji engkau, ya Allah, memuji engkau, ya Allah, bertasbih, bertahmid, ya Allah, cinta pada engkau, ya Allah. Kan, jangan sampai kita kata macam tu, tetapi kita terlepas pandang. Selama kita hidup ini, kita ikut tak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab Allah dah bagi tahu jawapan. Kalau kau nak dapat kasih sayang Allah, yuhibbukumullah. Kalau kau nak dapat kasih sayang Allah, kau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya siapa ikut Nabi, dapatlah cinta Allah tu. Siapa ikut Nabi, dapatlah cinta Allah. Okey. Kita pergi kepada last kali perbahasannya adalah macam mana kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam mana dikatakan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Perkara pertama, macam mana kita nak ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey. Tuan-tuan kena ingat mudah je. Siapa ikut Nabi, dapatlah sayang Nabi. Siapa ikut Nabi, dapatlah sayang Allah. Okey, macam mana kita nak kata ikut Nabi tu? Okey, yang pertama, tuan-tuan salin. Yang pertama, bagaimanakah kriteria kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah ta'atuhu fi ma amar, iaitu kita menunaikan, mentaati apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Nak kata kita ikut Nabi ni adalah yang pertamanya apa? Apa yang Nabi perintahkan kita lakukan, kita ikutlah. Kita buatlah. Kita ikutlah Nabi tu. Kata macam ni saya nak ikut Nabi. Okey, yang pertama, kita mengikuti, memenuhi segala tintah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ciri yang kedua ataupun kriteria yang kedua, macam mana kita nak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Maksudnya kita kena menjauhi, mengelakkan diri kita daripada melakukan apa yang Allah Ta'ala larang, apa yang Nabi larang. Kalau yang pertama tadi, kita buat semua apa yang Nabi perintahkan. Yang kedua adalah kita tinggalkan, kita jauhkan diri kita daripada melakukan apa yang Nabi tegah. Kita bagi contoh. Apa yang Nabi tegah? Kita tahu kan isu sekarang kan. Contohnya Nabi tegah apa? Nabi menegah kita semua daripada mana-mana orang lelaki meniru golongan perempuan, orang perempuan meniru golongan lelaki. Bahkan Nabi tegah tu dalam bentuk Nabi melaknat. Dengan bentuk Allah melaknat. Maknanya antara tanda yang Nabi tegah adalah contoh Nabi kata apa? Nabi kata la'anallahu. Nabi kata, maknanya dalam satu tegah Nabi yang wajib kita ikuti, mana kita kena jauhkan, iaitu dilarang lelaki meniru perempuan dalam bab bercakap ke, berpakaian ke. Begitu juga dilarang perempuan meniru orang lelaki, jantina lawannya, sama ada pada cara bercakap ke, cara berpakaian ke dan sebagainya. Jadi kalau ada mana-mana manusia dia nak Allah ampunkan dia, dia nak kasih sayang Allah, dia nak masuk syurga, dia nak dapat rahmat Allah, tetapi dia langgar larangan Nabi yang Nabi melarang daripada dia menyerupai jantina lawannya seperti mana berpakaian, apatah lagi kalau dia boleh mengubah jantina dia daripada lelaki kepada perempuan, seperti mana isu sajad. Saya sebut terang-terang sebab dia menzahirkan dosanya terang-terang.
maka kita boleh menyebut secara terang-terang. Orang yang macam ni, orang yang macam sebenarnya, dia tidak mendapat kasih sayang Allah. Kenapa? Kerana Tuhan dah katakan, kalau kau nak dapat kasih sayang Allah, engkau ikutlah Nabi. Macam mana nak ikut Nabi? Salah satu cara ikut Nabi, tinggalkan apa yang Nabi larang. Nabi larang apa? Tak boleh menyerupai jantina-jantina yang lain. Itu larangan dia. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam bab pelakon-pelakon, dalam bab berlawak-lawak. Kadang-kadang nak melawak ni pakai tudung lah, orang lelaki pakai tudung lah, pakai pakaian perempuan lah. Lepas tu macam masa PKP tu pula, ada orang lelaki pakai pakaian isteri dia, pakai pakaian bini dia. Yang pakaian tu memang pakaian perempuan. Itu tak boleh. Sebab menyerupai orang perempuan memang tidak boleh. Dalam apa pun bentuk. Itu pun termasuk dalam larangan Nabi SAW. Saya harap tuan-tuan faham. Kalau kita faham ayat ni, maksudnya apa? Kalau kita buat apa yang Nabi perintahkan, kalau kita tinggalkan apa yang Nabi larang, kita termasuk mengikuti Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi SAW, maka Allah kata apa? Yuhibbukumullah. Nescaya Allah akan sayang kepada kita. Apabila Allah dah sayang kepada kita, Allah akan mengampuni. Bukan sekadar sayang, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Cuba tuan-tuan dan perempuan tanya balik. Itu isu yang besar. Kita ambil isu yang selanjutnya. Ikut juga Nabi. Ikut Nabi ni juga tuan-tuan. Selain daripada buat apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang, dan yang berikutnya juga, yang ketiga adalah menjadikan Nabi ini sebagai contoh dalam amal ibadat. Cuba tanya kita. Kita sepatutnya, kalau kita berzikir kan, contoh kalau kita nak berzikir, kita nak bersolawat kan, cuba tanya, selawat yang kita baca tu, selawat kita ikut Nabi tak? Kita berzikir tu, kita ikut Nabi tak? Kita ni tuan-tuan dan perempuan, tanda kita ikut Nabi ni kalau boleh dalam segala sudut. Saya bertasbih macam mana Nabi tasbih. Saya berzikir macam mana Nabi zikir, sebab saya ikut Nabi. Saya bersolawat seperti mana solawat yang Nabi ajar. Saya solat macam mana Nabi solat. Saya berdoa macam mana doa yang Nabi ajar. Buat tu dulu. Sebab tanda kita ikut Nabi, tanda kita ikut Nabi ni, kita ikut semua hadis-hadis yang Nabi ajar dalam bab semayang, dalam bab puasa, ikut semua. Kalau Nabi ajar zikir macam tu, kita ajar zikir macam tu. Kalau Nabi baca Quran macam tu, macam itulah kita baca Quran. Ikut Nabi dalam segala sudut. Nescaya apa? Allah akan mengasihi kita semua, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita semua. Jadi kita baiki diri kita, kita cuba ubah cara kita beribadat. Tanya, adakah selama ni aku beribadat seperti mana aku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi nak ikut Rasul tu, cara dia kena faham hadis lah. Lepas tu kena baca hadis-hadis Nabi, sebab Nabi ni Nabi ni dia adalah Quran yang berjalan. Kata apa yang Nabi ni kan umpama seperti Al-Quranul Karim. Jadi ikut Nabi. Cara nak faham Nabi, kena baca hadis-hadis Nabi. Tengok, tanya balik. Ibadat ni ikut macam Nabi tak? Amalkan sesuatu tu ikut tak macam Nabi? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam kumpulan manusia yang Allah sayang kepada kita, dan Allah memberikan pengampunan kepada kita. Jadi kita jumpa lagi nanti insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari yang berikutnya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Cuma tuan-tuan dan puan-puan pada hari yang berikutnya, bermula pada hari Selasa esok hari, kita akan mula jam 9. Kita akan mulakan sesi kita jam 9 pagi sehingga dimaklumkan. Sebab sekarang saya dah mula ada kelas-kelas bersemuka. Jadi ada kala kelas mula pukul 10.30, kadang-kadang ada kelas mula pukul 9, kadang-kadang ada kelas mula 9.30. Jadi setakat ini kelas jam 9 belum lagi bermula.
Kelas 10.30 tu dah mula. Sebab tu saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mulakan jam 9 pagi. Kita akan mulakan bermula hari esok. Kita akan mulakan kelas kita jam 9 pagi. Maknanya kita tak buat dah pukul 10 pagi. Kita akan mula pada jam 9 pagi sehingga saya membuat pengumuman yang berikutnya. Kerana ruang waktu yang kosong ni sebab belum lagi banyak kelas-kelas bersemuka dibuat. Sebab ada kala kelas saya mula pukul 9. Kadang kelas saya mula pukul 10.30. Jadi waktu yang lapang ni, kita sama-sama melapangkan waktu kita dengan Allah. Kita gunakan sebaik yang mungkin untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu ulas panjang-panjang lah. Maksudnya kita tak perlu ulas dengan terperinci. Cukup kita faham ayat tu apa tindakan nak kena buat. Itu pun sudah memadai. Kita sebagai seorang awam, kita dapat yang tu pun sebenarnya kita sudah cukup untuk kita. Jadi moga-moga tuan-tuan dan puan-puan cari kasih sayang Allah, nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat pengampunan dosa oleh Allah, maka kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut dalam bab apa? Buat segala perintah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga apa? Dan yang ketiga adalah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh dalam hidup kita. Maksudnya hidupkan, amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi baca doa macam itulah kita nak ikut Nabi. Kalau Nabi bersalawat macam itulah kita nak salawat macam mana Nabi salawat. Kalau Nabi berzikir macam mana, macam itulah yang kita amalkan. Jadi moga-moga kita semua dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhenti di sini. Kita bermula pada esok pagi jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Bukan lagi pukul 10. Kita mulakan jam 9 pagi. Nanti saya minta admin buatkan poster. Kalau tuan-tuan ada pandangan, pendapat, pembetulan, tuan-tuan nak tegur saya kalau saya salah pun, saya sangat alu-alukan pada tuan-tuan dan puan-puan. Hanya Rasul sahaja yang maksum, ya Allah pelihara daripada kesalahan. Tapi manusia seperti saya kadang-kadang terlepas cakap, tersilap cakap. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, mana-mana, tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tersalah dalam segala fakta, mohon dibetulkan. Saya sangat mengalu-alukan nasihat daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.